Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu di alam maya ini, dan kita mengharapkan dengan majlis yang begini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, seterusnya memberikan kita istiqamah dalam siri menuntut ilmu dan menjadikan di antara hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh dan dapat beramal dengan sebaik-baik yang mungkin pada hari yang penuh fitnah ini dan ujian. Dan mudah-mudahan Allah terima amalan kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang terpilih. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita sambung balik kitab kita yang bertajuk Syarah Kitab Al-Jami'. Syarah Kitab Al-Jami' yang dikarangkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dan pensyarah pentakhrijnya Abdullah Ibn Abdul Rahman Al-Bassam. Dan pada pelajaran yang lepas kita telah masuk ke dalam mukaddimah hadis ini supaya kita memahami apakah tujuan penerangan dalam kitab yang kita baca ni, supaya dapat kita beramal dengan apa yang ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun ayat Al-Quran. Maka yang paling penting dalam bab ini, ya tuan-tuan dan puan, ialah keimanan kita kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keimanan kita kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keyakinan, dengan tanpa ragu-ragu. Kerana kalau ada masalah keraguan kita tidak berapa nak yakin, maka ianya tidak akan mendatangkan kebaikan dalam siri keimanan kita dan juga siri amalan-amalan soleh kita. Ya, kenapa? Bila ada keraguan dalam hadis Rasulullah, na'udzubillah min zalik, itu di antara sifat-sifat nifak yang ada dalam jiwa kita, yakni keraguan dari sudut hadis-hadis yang sahih dan mempertikaikan apa yang Rasulullah arahkan. Jadi dari hadis yang pertama pada pelajaran yang lepas, kita telah mengambil satu hadis, ya para jemaah. Mudah-mudahan sebelum tu kita mulakan, insya-Allah semua para jemaah dah kenyang juga kan? Ya, dah alhamdulillah dah selesa, tidak ada gangguan-gangguan, ya, termasuk gangguan anak-anak, gangguan apa semua, ya, kain tak basuh apa semua, pinggan mangkuk tak basuh, ya, kita lapangkan diri kita untuk menuntut ilmu. Ya, kalau ada benda-benda tu cuba kita lapangkanlah. Dan lepas tu pastikan Al-Quran juga nota-nota ada bersama kita, ya, supaya kita dapat meneruskan pembelajaran kita dengan tenang. Baik. Dan alhamdulillah kita berdoa kepada Allah, ya, supaya Allah istiqamahkan kita dalam kelas yang begini. Dan Allah telah memilih tuan-tuan dan puan berada di dalam majlis ilmu di alam maya, sedangkan setengah orang tak mampu lagi berada di alam maya walaupun waktu ini waktu kosong, waktu mereka dalam keadaan kekosongan. Maka ini merupakan satu rahmat daripada Allah kepada kita. Ya, kita bersyukur kepada Allah, ya, kalau siapa yang ada tanda good untuk diri kita masing-masing, kerana alhamdulillah Allah telah berikan kita peluang untuk menuntut ilmu. Kalau ada tanda apple love tu pun naikkan sebagai tanda alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah ataupun ucap alhamdulillah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan adanya peluang yang begini, kita teruskan siri amalan yang terbaik kita ialah menuntut ilmu supaya kita sentiasa berada di atas jalan yang betul. Baik, hadis yang pertama yang telah kita terangkan pada pelajaran yang lepas, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Yakni apa dia? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Haqqul muslim 'ala muslim sittun. Idza laqitahu fasallam 'alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahu wa idza 'atasa fahamidallah fasammathu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fa'atba'hu atau fatba'hu." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Hak seorang Muslim terhadap Muslim yang lain itu ada 6. Ya, hak kita terhadap sesama Islam ini ada 6. Oleh kerana itu, ukhuwah Islamiah ini, ukhuwah iman lebih tinggi daripada segala-galanya. Ukhuwah iman dikategorikan ukhuwah Muslim. Ya, berbandingkan ukhuwah ikatan persaudaraan adik-beradik itu memang satu ikatan yang kuat, tetapi ditambahkan dengan ikatan sebagai seorang Muslim lagi bertambah kuat. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, hakul Muslim ala Muslim ialah ukhuwah Islamiah kita, hak kita sesama Islam. Ya, sesama saudara kita se-Islam. Yang mana ada 6 perkara. Yang pertama ialah bila engkau berjumpa dengannya, ucapkan salam untuknya. Kerana apa? Salam ini adalah isyarat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam pada permulaan dia berada di syurga sana. Apabila sewaktu dia nak bertemu dengan para malaikat, lalu diajarkan kepadanya ucapkan Assalamualaikum. Yakni ucapan salam ini merupakan ucapan yang disebutkan oleh Nabi Adam alaihissalam di atas langit, ya, di dalam syurga, dan ucapan itu dibawa turun sebagai tanda kerahmatan kepada kita. Nanti kita kupaskan seterusnya. Kemudian apabila diundangkan, maka penuhilah. Yakni bila datang jemputan-jemputan, ya, datanglah, ya, penuhi jemputannya. Dan yang ketiga, bila dia meminta dinasihatkan darimu, maka berilah nasihat. Yang keempat, bila dia bersin dan ucapkanlah alhamdulillah, maka bacakan untuknya, yakni yarhamkumullah atau yarhamkallah. Yang kelima, bila dia sakit, ziarahlah. Dan yang keenam, bila dia meninggal, maka hantarkanlah jenazahnya. Jadi dalam kandungan hadis ini, yang pertama kita telah kupaskan berkaitan dengan salam, yang mana kita ada adabnya memberi salam. Pertama, ucapan kalimah salam itu adalah Assalamualaikum, ataupun ditambahkan warahmatullah, ditambahkan wabarakatuh. Ini ucapan tahiyatul umat Islam yang ianya dituntut. Yang bila dikatakan ifsyus salam, sebarkan salam, maksudnya itulah dia. Ya. Salam umat Islam ialah diucapkan ahli syurga ataupun diucapkan Nabi Adam yang Allah ajarkan. Lalu apabila digunakan perkataan itu, merupakan perkataan yang agung, perkataan yang besar, yang seharusnya kita faham elok-elok perkataan ini diambil kira sebagai satu perkataan yang diucapkan oleh golongan yang tertinggi, yakni seperti Nabi Adam, para malaikat. Okay. Dan kalimah itu adalah kalimah yang diajarkan oleh Allah. Itu yang paling besar bagi kita. Kalimah itu diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dibenarkan disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, satu kalimah yang diajarkan melalui Rasulullah, seolah-olah melalui Rasulullah, yakni diambil daripada Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan kalimah yang asli, agung, yang seharusnya kita pertahankan. Kalau Allah ajar, berarti satu perkara yang begitu hebat. Memang semuanya Allah ajar, tetapi pengkhususan dalam bab-bab yang begini seharusnya menjadi pegangan kita, ikutan kita. Tak perlu malu kepada diri kita bila memberi salam. Dengan ucapan Assalamualaikum, dia jawab tak jawab itu lain cerita. Tetapi dengan ucapan Assalamualaikum, paling kurang, dan nak tambah warahmatullah, nak tambah lagi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalimah yang sabit. Okay. Mungkin kita akan jumpa kalimah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kalimah ta'ala tu kalau boleh tidak digunakan kerana dia tidak sabit. Jadi yang sabit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di antara ucapan cara memberi salam yang terbaik. Dan kemudian Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Dan ucapan ini adalah ucapan yang disunnahkan. Merupakan satu yang dituntut. Okey. Kenapa Rasulullah mengatakan bila berjumpa di antara kamu dengan kawan kamu, sesiapa sahaja, ya, maka berilah salam. Ifsyus salam, kalimah ifsyus salam ini, jadi kita bahaskan pada hari ini dengan kaitan ifsyus salam. Ya. Jadi kalimah maksudnya menyebarkan salam ini
kepada dalam hadis menceritakan menyebarkan salam kepada kamu orang yang kamu kenali atau tidak kamu kenali. Ya. Man la ya'rif man ya'rif aw la ya'rif. Pada siapa yang kamu kenali atau pada siapa yang kamu tidak kenali. Dengan arti kata lain, ifsyus salam, menyebarkan salam ini adalah doa kepada orang Islam siapa saja yang kita kenali. Cuma ada perbahasan dia, adakah memberi salam ini ya boleh kepada orang Islam berbagai bentuk ataupun semestinya kita bagi salam walaupun orang itu fasik atau lain-lain. Ya, itu ada perbahasan sedikit. Cuma dalam hadis ini mengisyaratkan ifsyus salam, bagilah salam secara umum. Hatta didapati dalam asar ya Ibnu Umar dia kadang-kadang dia pergi ke pasar semata-mata nak menyebarkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Satu. Dan kedua, menyebar salam ini dia tidak kira ya dengan siapa sahaja yang kita ketemui dalam kereta, dalam masjid, dalam dalam pasar, dalam semua tempat-tempat itu dibenarkan memberi salam. Hatta kalau orang yang dalam sembahyang itu mendengar pun ya walaupun dia tidak diwajibkan menjawabnya tetapi dengan isyarat dibenarkan. Seolah-olah mengisyaratkan kepada kita bahawa dibenarkan memberi salam kepada siapa sahaja. Ya. Okey. Cuma adalah ada adab dan akhlak-akhlak yang perlu kita hati-hati supaya tidak tersalah dalam konsep memberi salam ya terutamanya di dalam misalnya di waktu khutbah misalnya tidak ada peruntukan tidak didapat asar yang mengatakan para sahabat memberi salam sewaktu Rasulullah berdiri di atas mimbar. Okey. Jadi di sini dalam konteks memberi salam kita baca hadis ayat Quran yang pelajaran yang lepas kita telah bacanya. Maka di sini disebutkan hadis di dalam Sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbu afshus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk syurga sehingga kalian beriman. Ya, kalian tidak akan masuk syurga sehingga kalian beriman. Dan kalian tidaklah disebut beriman, yakni sempurna iman sampai kalian saling cinta mencintai. Ya, tahabun cinta mencintai. Kita berbalas cinta, berkasih sayang. Ya, konsep umat Islam itulah dia. Tetapi disebabkan zaman kita tidak mempelajari, kita tidak belajar bersungguh-sungguh mencari kebenaran, lepas tu kita diikuti dengan pengaruh-pengaruh syaitan dalam siri fitnah kita di akhir zaman, maka akhirnya kita bergaduh sesama sendiri di atas dasar politik ke, di atas dasar perselisihan yang simple saja. Ya, ini di antara musibah yang kita hadapi. Oleh kerana itu na'udzubillah min zalik, maka seharusnya kita berhati-hati supaya tidak terjadi perkara ini. Apakan daya umat Islam akhir zaman tidak dibekalkan ilmu, akhirnya bergaduh sesama sendiri. Okey. Kamu tidak akan masuk syurga sehingga kalian beriman dan kalian tidak disebutkan beriman, yakni sempurna iman sampai kalian saling cinta mencintai. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian melakukannya, nescaya kalian akan saling mencintai? Jadi Rasulullah nak bagi tunjuk ajar kita satu benda yang jika kita lakukan, maka kita akan berkasih sayang sesama kita. Okey? Cuma dalam bab ini, bila kita membicarakan, ianya memerlukan apa yang dikeluarkan dari hati kita. Bukan sekadar memberi salam itu keluaran dari mulut. Tak. Tetapi dari hati yang ikhlas sebagai kita menyayangi saudara kita sesama Islam. Itu dia. Jadi Rasulullah kata, sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi dengan arti kata lain, itu adalah usul untuk menjaga ukhuwah kita. Memberi salam sesama kita. Ya, mana umat Islam terlalu asing sekarang ini untuk memberi salam. Mungkin kita boleh bagi ya good night, good morning, good apa lagi good itulah ya, tetapi kita tidak pernah nak mengutamakan memberi salam sedangkan itu adalah doa.
doa yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam, doa yang Allah ajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya doa-doa yang begini yang perlu kita amalkan. Allah telah menjadikan perhormatan yang baik lagi diberkati ini sebagai ikatan kasih, cinta dan persaudaraan sesama Muslim yang memadukan hati di antara mereka, sehingga sudah sepantas itu orang yang mengucapkan salam mengungkap dengan lengkap, yakni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah tentu itu yang sebaik-baiknya. Tetapi bila Rasulullah memberikan pilihan itu tak menjadi masalah, namun yang paling yang paling baik ialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan kalimah yang jelas, ya, yang mendoakan saudara, ya, atau saudara kita sesama Islam, maka seharusnya kita akan menjawab secara baik juga. Okey. Jadi Al-Mawardi dalam kitab Iqna disebutkan bahawa orang yang sendiri memulai salam hukumnya sunnah, yakni sunat, dan bagi orang yang berada di tengah rombongan sunat kifayah, yakni fardu kifayah. Ya. Orang yang bagi salam hukumnya sunat. Tetapi orang yang menjawab salam, okey, pertama ulama mengatakan dalam bab ini adalah wajib, kecuali jika dia memberi salam dalam kelompok yang besar. Ya, kelompok yang besar yakni kelompok daripada kalangan masyarakat ataupun majlis yang mana didapati kelompok yang besar. Maka dia menjawab salam tersebut seorang, hukumnya fardu kifayah. Okey. Jadi dituntut menjawabnya. Dan jawab mengikut kaedah dia ada pilihan. Tapi sebaik-baiknya menyempurnakan jawapan itu dengan cara yang paling baik. Kalau orang tu bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawab pun lebih kurang sama, kerana itu jawapan yang panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak payah sambung, tak payah tambahkan wal maghfiratu wa. Tak payah, kerana tidak ada asar yang menceritakan jawapan salam yang begitu. Okay. Kalau kita jawab Waalaikumsalam pun dah baik, sempurna, dan tambahkan lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi, dan ditambah yang terbaik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berdalilkan ayat Al-Quran dalam Suratun Nisa. Cuba buka Suratun Nisa. Suratun Nisa ayat 86. Ya, juzuk yang kelima, surah yang keempat. Jumpa? Muka surat 91 bagi Quran yang terjemahan baru ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu dihormati dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Okey. Jadi dalam ayat ini dikatakan bila kamu diucapkan salam, yakni ucap yang terbaik, ya, ucapan yang baik, maka balaslah ucapan itu sama ataupun lebih. Ya, ini di antara cara kita memberi ucapan salam. Ya, jadi kalau orang bagi Assalamualaikum, kita boleh jawab sampai warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nak jawab Waalaikumsalam pun tak apa. Ataupun Waalaikumsalam warahmatullahi pun tak apa. Tak jadi masalah. Semua ada poin-poin pahala. Jangan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu yang tak boleh. Kenapa berhenti kat sam pula Ustaz? Ya. Kalau dia cacat lidah mungkin tak apa, tetapi kalau bukan cacat lidah tak boleh. Kerana itu adalah ucapan, ya, yang apa dia? Yang Rasulullah balaskan kepada orang Yahudi yang mengatakan Assamu ya Rasulullah. Assalamualaikum. Ya, Assalamu alayka ya Rasulullah. Ingat Rasulullah tak perasan dengan ucapan itu. Lalu Rasulullah membalas
wa alaikassalam. Waktu tu Aisyah ada pada sisi Rasulullah, ya, Aisyah balas lagi teruk kutuk, ya, dengan perkataan yang kasar. Lalu Rasulullah kata, ya Aisyah, sabar ya Aisyah. Lalu Aisyah kata, ya Rasulullah, dia katakan kalimah yang tak baik kepada kamu. Ya, aku dengar. Dan aku dah balas. Ya. Jadi aku balaslah, aku marah kat dia. Rasulullah kata, Allah tidak suka orang yang melampaui batas, ya, yang membuatkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Nampak ada adab Rasulullah bila berhadapan walaupun dengan orang-orang yang begini, orang kafir yang menghina ahli kitab kafir. Ya, dia boleh kata assalamualaikum. Ini mampus kamu Rasulullah. Dengan ucapan kasar dia. Ke atas kamu, mampus kamu ataupun matilah kamu wahai Rasulullah. Dengar Rasulullah tak faham. Kalau kita macam kita mungkin tak faham. Assalamualaikum, dia ni cacat kot. Hanya orang tu tengah nak doakan mati pada kita. Kita pula jawab waalaikumsalam, kan? Amboi. Jawab baik pula kepada dia. Tapi Rasulullah menjawab waalaikum. Bahkan ke atas kamu mati itu ataupun mampus kamu, celaka kamu itu. Ya. Jadi itu dia. Rasulullah dalam siri berhadapan dengan kalimah-kalimah itu. Oleh kerana itu kalimah ini adalah kalimah yang paling cantik, yang seharusnya kita beramal sesama kita bila berjumpa bagi salam dan kita penuhkan jawapan salamnya. Jadi hukum menjawab salam dalam bab ini, Imam Al-Mawardi dalam kitabnya mengucapkan salam asalnya adalah memberi salam itu adalah sunnah dan menjawab salam adalah wajib. Tetapi menjawab salam dalam bentuk ramai itu fardu kifayah atau sunnah kifayah. Jika seorang telah mengucap salam kepada saudaranya, tidak lama kemudian dia kembali menyumpainya, maka tetap disunnahkan baginya memberi salam lagi, sama ada 2 kali, 3 kali ataupun bahkan lebih. Dia tidak dianjurkan meninggal salam meskipun yakni bahawa saudaranya yang diberi salam tidak menjawab salamnya. Ya, dia tidak disunatkan, tidak diarahkan kita kalau kita bagi salam orang tak jawab, ya, jadi kita pun tak nak bagi salam dah. Tak, tidak ada sunnahnya begitu. Ya, tidak ada sunnahnya begitu. Orang bagi salam, kita tak nak jawab. Okey. Lepas tu orang bagi salam, dia tak nak jawab, kita bagi salam, dia tak nak jawab, kita pun merajuk tak nak bagi salam dah. Tak boleh juga. Ya, tidak disunnahkan begitu. Sabar, teruskan. Ya, kita bagi salam. Okey. Menjawab salam untuk orang yang sendirian hukumnya fardu ain, sedangkan untuk orang yang berada di tengah rombongan fardu kifayah hukumnya wajib. Juga menambahkan kata wa pada kalimat jawapan waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Kalimah yang biasa kita guna tu dah betul. Ya, kalimah yang biasa kita guna waalaikumsalam tu dah clear dah cantik dah. Kalimah itu adalah kalimah yang betul. Maka teruskan kalimah yang begitu. Okey. Jadi itu tak menjadi masalah kepada kita. Okey. Memberi salam kepada wanita ajnabi, yakni seorang lelaki bagi salam kepada wanita. Berselisih pandangan ulama dalam bab ini. Ada yang membenarkan, ada yang tidak membenarkan mengikut keadaan wanita tersebut bagaimana. Ya. Begitu juga orang lelaki, ya, kalau perempuan nak bagi salam, ya, tapi jaranglah perempuan nak bagi salam, melainkan perempuan yang suka nak ngacau orang lelaki tu ada kot. Ya, kadang-kadang taklah juga. Ya, dalam bab ini kita lihat kalau bagi salam itu kepada kalau seorang yang membagi salam kepada seorang wanita, maka dia tengok keadaan. Kalau wanita tu seorang yang biasa ataupun orang tua ataupun tak kiralah, dia tidak menimbulkan fitnah dalam bab ini, ya, kecuali untuk memberi salam kepada wanita ajnabi yang halal dinikahi hukumnya makruh, ya, kecuali untuk yang sudah berumur tak kala dirasakan aman dari fitnah. Maksudnya kalau ada yang boleh menimbulkan syak, menimbulkan fitnah, maka tidak digalakkan untuk memberi salam. Ya. Okey. Tetapi kalau berlaku beri salam itu kepada orang-orang yang tua, wanita-wanita yang tua yang kita nampak tidak ada kepentingan dalam bab itu, maka itu dibenarkan. Itu pun kita melihat daripada masalah fitnah. Masalah fitnah ini ialah masalah yang boleh menimbulkan perkara yang tidak baik, itu maksudnya. Kadang-kadang kita pun tak boleh agak juga kerana zaman ini zaman yang kelam kabut, ya. Bila kita tengok seorang lelaki berkahwin dengan perempuan yang sampai tahap umur
70 tahun kita pun tak tahu macam mana dia, apa tujuan dia kahwin kan. Adakah ialah itu semua fitnah-fitnah di akhir zaman yang perlu kita teliti balik ya, supaya tidak memberi salam sesuka hati ya. Kadang-kadang kita lihat orang lelaki bagi salam kepada orang perempuan, Assalamualaikum. Kita perempuan tu tak nak jawab misalnya. Dia tidak salah kerana dia takut kepada fitnah kalau tak nak jawab. Itu tak menjadi masalah. Kena pula seorang lelaki tu yang jadi pengacar, Assalamualaikum. Tak jawab berdosa. Itu lagi tak perlu dijawab. Ya, dah menunjukkan seorang lelaki yang mempunyai sifat fasik yang cuba nak mengganggu seorang wanita. Yang tu jangan. Orang wanita pula, alamak. Dia kata tak jawab dosa. Aku dah belajar jawab fardu ain. Jatuh jawabnya wajib. Nak jawab ke tidak? Kita pun jawablah kan. Tak. Kenapa? Fitnah yang begini boleh menimbulkan perkara yang tak baik. Begitu juga dengan WhatsApp ni kadang-kadang kan. Assalamualaikum, siapa yang hantar ni? Ya, ini melalui pengalaman-pengalaman ya, yang menimbulkan fitnah. Kita tak kenal dah, janganlah sibuk nak angkat. Dalam kisah ni seorang budak perempuan ni ya, dikatakan dia tidak mahu balas Assalamualaikum, dia tak nak balas. Sehingga rasanya dalam 3 bulan ke begitu. Ya. Lepas tu 3 bulan, dia bagilah Assalamualaikum, apa khabar, tak jawab. Assalamualaikum, apa khabar, tak jawab. Tak jawab langsung. Kan? Tetapi syaitan, dia memberikan satu perancangan yang jahat dalam khutuwati syaitan, ya, plan satu persatu. Bila dia memberi salam, setiap hari, orang ni tak jawab pun dia bagi salam. Seolah-olah dia caring, ya, ambil berat pada dia ni. Satu hari selepas 3 bulan tu, dia stop tak bagi salam. Yang si perempuan ni, budak perempuan ni bila tak bagi salam, Allah gelisahnya. Kenapa dia tak bagi salam kepada aku lagi? Kan? Di situ dia bermula lagi. Ya, dia pun jawab salam. Nampak tak bagaimana fitnah berlaku? Jadi story dia panjang, cuma nak menceritakan sampai tahap yang begitu fitnah gangguan syaitan tu datang. Ini kan pula ya, kita tu dahlah pakaian tak jaga, pakai kebaya, kasut tumit tinggi, ya, tudung ala serban. Lepas tu orang bagilah salam, Assalamualaikum, tak jawab berdosa. Kita pun malu-malu Allah, jawablah juga. Ya. Jadi haru biru lah belaka. Jadi itulah fitnah. Maka dalam hukum yang begini, wanita-wanita tidak perlu jawab salam. Ya, ya, kalau nak jawab pun perlahan, jawab sendiri je. Dan tak perlu. Ya, tak perlu. Dan begitu juga kalau lelaki yang diganggu juga. Kadang-kadang zaman ni zaman pening kepala. Ya, kadang-kadang orang perempuan ya mengganggu orang lelaki. Cukuplah di zaman kita muda dulu pun, waktu kita belajar pun orang perempuan suka kacau kan kadang-kadang. Kan? Jadi kita pun kena pula lelaki tu badan dia tegap dengan 6 pack dia kan. Yang kita zaman sekarang dah tak ada 6 pack. 1 pack aja, ya, dah gemuk gerempol, dah ada apa buncit kata orang. Jadi kadang-kadang mereka pun kacau juga bagi salam. Maka tidak perlu dijawab salam dalam bab itu. Ya, kerana kedudukan wanita seharusnya ada sifat pemalunya. Ya, bukan mereka kebiasaan nak mula kepada orang lelaki. Ya, tapi tidak menjadi masalah kalau mereka itu ya memberi salam seperti pada orang-orang yang tertentu ataupun kepada mereka dalam kelompok jemaah kan, tak menjadi masalah. Ala kulli hal, berhati-hatilah daripada fitnah. Kemudian dalam bab ini penulis atau pensyarah kita ini mengatakan makruh memberi salam kepada orang yang sedang baca Al-Quran, berzikir, baca hadis, berkhutbah, mengisi pengajian dan lain-lainnya. Makruh juga orang yang sedang mendengarkan menjawab salam. Okey, di sini kita melihat ada perbahasan sedikit, ya. Ianya tidak menjadi masalah kalau seorang tu nak beri salam walaupun orang sedang baca Al-Quran, berzikir, ya, baca hadis, berkhutbah. Berkhutbah tu ada poin dia. Yang lain-lain tidak menjadi masalah. Cuma mungkin takut gangguan sahaja. Namun bila kita melihat di kalangan masyayikh ulama seperti Syekh Albani rahimahullah, waktu dia mengajar kita dengar dalam kaset dia, ya, berapa ramai yang datang bagi salam, dia jawab salam. Itu satu. Dan kedua, dalam hadis yang Rasulullah SAW diceritakan bahawa di kalangan para sahabat memberi salam sewaktu Rasulullah sembahyang. Ya, Rasulullah tengah solat tu, sahabat masuk menjawab Assalamualaikum. Dan Rasulullah SAW walaupun dia beri tengah solat, tapi dia mengisyaratkan juga seperti menjawab salam. Ini di antara isyarat yang dilakukan. Rasulullah angkat macam tu tangan dia, ya,
Bila dikata Assalamualaikum, Rasulullah angkat macam tu. Okey, itu jawapan sewaktu kalau orang beri salam dia sedang solat. Ya, dia sedang solat. Okey. Itu rasanya ilmu baru ya, ilmu baru. Ia terdapat dalam hadis dalam asar Rasulullah dan sahabat beri salam. Okay. Dan kita dapati juga dalam hadis Rasulullah tidak menjawab salam. Mungkin di sini kita akan jumpa juga ya, sewaktu dalam keadaan qada hajat. Ya, Rasulullah tidak menjawab. Kenapa? Dia tidak suka dia menjawab salam kerana ia berbentuk zikir dalam keadaan tidak bersuci. Okey. Jadi ini di antara perkara yang paling penting dalam kita memahami, tak kira di mana-mana saja kecuali dalam bab-bab tertentu sahajalah yang tidak diwajibkan untuk kita menjawab salam dan tidak disunnahkan kita memberi salam. Okey. Namun dalam bab hadis yang Rasulullah angkat tangan tu seolah-olah menjawab salam, ya, dia lepas solat dia tidak pula menegur sahabat, legali tengok kalau orang solat tak payahlah bagi salam, tak ada. Ya, melambangkan, ulama mengatakan ini menggambarkan kepada kita yang dikatakan ifsyus salam, menyebarkan salam dengan cara yang betul, tak kira di mana-mana. Ya, kita berada di akhir zaman, fitnah yang besar. Kita di dalam hadis menceritakan umat akhir zaman ni memberi salam pada orang yang dikenali sahaja, yang tak kenal dia tak nak bagi salam. Itu tanda akhir zaman lah. Okey. Dosanya orang yang berselisih dengan saudaranya yang tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari, yang berakhirkan dengan mengucapkan salam. Ya, dalam hadis kita tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita berselisih, yakni tidak bertegur sapa selama sampai 3 hari. Bukanlah maksudnya nak tunggu 3 hari. Ya, siapa yang awal itu yang paling baik. Ya, Rasulullah kata siapa yang mulakan salam ataupun siapa yang mengucapkan salam dengan ucapan yang baik ataupun dahulu daripada orang yang diselisihkannya, maka orang itu akan menduduki syurga dahulu. Ya, dia akan mendahului ke dalam syurga berbandingkan orang yang dia berselisih itu. Jadi keutamaan kita berselisih itu diselesaikan dengan ucapan salam dan kita dulukan. Ya, kita dulukan. Jadi kadang-kadang selisih faham itu berlaku di kalangan rumah tangga pun begitu juga. Mulakan. Ya, mulakan. Tidakkah kita nak mendahului, ya, seorang suami mendahului isteri dan seorang isteri mendahului suami, ataupun sama-sama dapat masuk syurga sama-sama. Ya. Jadi oleh kerana itu kita merendah diri dalam bab itu, tinggalkan ego kita, maka sama-samalah kita mulakan. Disunahkan memberi salam tak kala berpisah memasuki rumah yang berpenghuni maupun rumah yang kosong dan memasuki masjid yang kosong. Namun untuk orang yang masuki rumah itu tidak berpenghuni disunahkan mengucapkan Assalamu alayna wa ala ibadihi salihin. Okey. Baik. Disunahkan memberi salam tak kala berpisah. Yakni kalau kita nak keluar rumah pun disunahkan kita memberi salam Assalamualaikum. Ataupun selepas jumpa kawan-kawan tu, itu biasalah Assalamualaikum, ya, jumpa lagi, itu biasa. Tetapi jarang kita nak keluar rumah kita ucapkan salam Assalamualaikum ya ahlal bait, wahai ahli rumah, ya. Kita tak pernah rasanya, ya. Okey. Itu juga di antara perkara yang disunahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia nak tinggal majlis ke, nak tinggal kawan-kawannya ataupun nak tinggal, dia akan ucapkan Assalamualaikum, ya. Okey. Memasuki rumah yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni. Okey. Pada pelajaran yang lepas kita dah bagi tahu di antara adab-adab, ya, untuk menziarahi ataupun nak masuk rumah dengan memberi salam. Bila kita diarahkan dengan ucapan 3 kali ataupun kita petik loceng tu 3 kali diikuti dengan salam, dan jarak-jarak perlu diambil kira lah. Ya, saya dalam bab ini kita jangan bila kita bagi salam kita pergi mengintai, tak boleh. Ya, mengintai ataupun pergi tengok kat kunci tu. Ya. Kena ronjok di mata tu, padan muka. Ya, Rasulullah mengatakan siapa yang mengintai tu kalau kena cucuk mata dia, ya, maka bukan salah pada orang yang mempunyai rumah tu, mempunyai rumah. Kerana hukum salam itu adalah kita nak tengok kat dalam. Kenapa kamu pergi duduk ngintai-ngintai? Ya, okey. Itu satu. Dan kedua, jika kita memberi salam di antara adabnya, ya,
bila kita memberi salam, pastikan kita ni tidak duduk di pastikan kita tidak duduk betul-betul depan pintu. Ya. Jangan duduk betul-betul depan pintu tu. Kenapa? Bila dia buka aja pintu, kalau pintu tu menghadap ke arah kita, pum, kena batang hidung kita, dahlah hidung kita ni pesek. Jenis Jawa kan? Okey. Jadi bila dia elakkan duduk. Tetapi dalam hadis mengisyaratkan jangan duduk di situ disebabkan bila dia buka pintu, pemandangan kita terus ke dalam. Silap-silap setengah rumah tu dia boleh terus keluar daripada pintu belakang sana. Buka tu terus nampak pintu hutan kat belakang. Yang menjadi masalahnya nampak orang-orang di dalam rumah. Itu yang dilarang. Oleh kerana tu elakkan sikit macam ni pintu kan. Pintu kita duduk tepi sikit kan. Bila dia buka tu nampaklah pintu lagi ataupun nampak bahagian sikit dalam rumah tu. Okay, itu tak apa. Jangan kita duduk tegak-tegak pintu tu. Itu bukan adab dia. Okay. Lepas tu bila dah bagi salam begitu, maka tunggu dia. Jangan dia jawab waalaikumsalam. Pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila dia jawab tu dia kadang-kadang dia bertanya kalau jenis pintu yang tidak ada macam di hotel tu ada lubang untuk mengintai, maka mereka kata siapa tu? Ya, maka perlu perkenalkan diri dengan betul. Siapa? Me'ah kan misalan. Okey, Mat. Okey, itu jawapannya. Dia tak boleh siapa? Saya. Lah, saya tu siapa? Walaupun saya tu benda yang diketahui orangnya, tapi siapa? Pasal di belakang pintu siapa yang tahu kamu saya? Mat. Kemudian bila dia senang hati buka, dah terus masuk. Boy. Nak masuk terus. Dia buka belum lagi. Ya. Pasal apa? Anak bini dia ataupun anak bini dia tak bersiap apa ya, menyebabkan terbuka aurat, ternampak aurat ataupun apa-apa, kita kena tunggu sampai dia kata boleh masuk. Bila dia kata boleh masuk, maka di situlah baru boleh masuk. Itu pun ada hukum hakam. Ya Allah, bukan senang ya, kita dah terbiasa. Masalahnya boleh masuk. Masuk tu dia sampai ke dapur sana. Sampai ke dapur, peti air boleh dibuka lagi. Itu dah kritikal tu. Ya. Kita ada adab kita. Bukan masuk-masuk tu terus ke dapur. Masuk tu duduk berdiri kejap sampai dia kata sila duduk, maka baru duduk. Itu dia ada adab dia. Ini masuk-masuk waalaikumsalam terus ya sampai ke dapur. Kita di bandar mungkin dah modern cara dia. Saya teringat pada zaman ialah waktu kami di kampung dulu. Ya, orang kampung ni ialah walaupun saudara mara tetapi kadang-kadang dia bermasalah. Saudara mara kadang-kadang bermasalah ya. Kerana bukan saudara mara adik-beradik. Dia bertaraf saudara mara yang kadang-kadang berbacang. Tapi orang kampung kan. Dia bagi salam tu. Kita tengah makan, saya ingat lagi beberapa kali mereka buat. Tengah-tengah sarapan tu. Assalamualaikum. La ilaha illallah. Dah ada di dalam rumah dah. Dah ada dalam rumah. Itu bukan bagi salam tu. Asalnya bagi salam di luar untuk minta izin masuk. Peringkat awal mereka nak belajar tu bukan senang tu. Ya.
Yang ada pula tu, kita makan ni tingkap orang kampung kan. Cara orang kampung tingkap. Tingkap dia. Dah lah kita tidak ada pagar. Tingkap pula tingkap kayu kalau buka tu. Boom, kata buka besar-besar. Kan. Dia masukkan kepala Assalamualaikum ikut tingkap. Kami tengah makan waktu tu. Kakak-kakak ada emak kan. Nak kena jaga tudung. Bayangkan waktu tu apa lagi tudung. Tudung apa? Tudung ke nak pakai. Dah tak dan waktu tu. Sampai kakak saya tengok tangan dia berapa nak ambil tudung kan. Tudung periuk ke apa ke semua ada. Tapi tak boleh nak pakai. Itu orang kampung. Tapi kita tegur lah. Orang bagilah salam. Nak marah tak boleh orang kampung. Jadi kita ajar adab nak baik. Bagi salam kat depan lah. Kenapa kat tingkap pula kan. Walaupun kita orang kampung saudara mara kan. Kesian waktu tu bayangkan kalau lah sampai kuali diletak kepala periuk. Letak kepala nak pakaikan tudung. Kan berat. Okey. Cuma nak menceritakan adab dia bagi salam tu begitu. Ya, bila dah masuk tu diarahkan masuk duduk. Jangan mata pula mengelewak, kata orang Perak mengelewak, tengok sana tengok sini macam orang-orang yang tidak pernah melihat sesuatu. Bas duduk relax ya. Duduk. Okey, arahan-arahan seterusnya itu yang diarahkan oleh Rasulullah dalam siri ada masuk. Itu semua disebutkan dalam surah Al-Ahzab. Baik. Kemudian okey, bila dah bagi salam, okey kita dah bagi salam dah duduk lah. Itu acara nanti bila kita bertamu insya-Allah baik. Bagaimana ya ada adab tamu tu sampai macam mana supaya kita belajar daripada adab yang Rasulullah ajar ini. Kemudian lelaki haram berjabat tangan dengan wanita ajnabi yang bukan mahram. Berjabat tangan antara lelaki dengan lelaki hukumnya sunnah, demikian pula antara wanita dengan wanita. Hendaknya orang yang memulai berjabat tangan tidak melepaskan genggaman tangannya sebelum yang diajak berjabat tangan melepaskannya, kecuali kalau ada keperluan. Tidak mengapa ucapan salam diiringi dengan berpelukan, mencium kepala, mencium tangan orang alim, ahli agama atau yang semisalnya. Okey. Dalam bab salam yang disebutkan ni dalam bab berjabat tangan. Mana nak? Ya, ala kulli hal berjabat tangan. Okey. Kita terangkan satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara berjabat tangan. Ya. Cara berjabat tangan adalah dengan sebelah tangan asalnya. Sunnah adalah sebelah tangan. Okey, sunnah adalah sebelah tangan. Jadi orang tu pegang, kita pegang. Tak payah goncang, tak payah. Ya, pegang, okey, salam dan seronok sangat, okay, tak apalah. Tapi maksudnya biasanya pegang, okey, salam, tangkal apa sikit je lah. Ya, tak pada tu. Tetapi Rasulullah SAW ikut atasnya, dia tidak melepaskan dulu. Sehingga orang tu yang melepaskan. Ya. Kita, okey, salam, dah lepas. Itu Alhamdulillah tak menjadi masalah. Tak menjadi masalah, itu ada kebiasaan yang kita lakukan. Tetapi Rasulullah SAW kalau dia salam, ya, dia tidak akan lepaskan dulu, orang lain yang melepaskan. Itu dia. Ya, orang lain yang melepaskan dulu. Ya, subhanallah. Perbuatan ini adalah kebiasaan bagi orang Arab. Ya, kalau kita berkenalan, ada kawan-kawan kita daripada Arab, macam kami dulu orang Arab, ya, Arab Sudan, Arab Mesir, Arab Saudi, ya. Antara yang saya tengok Arab Sudan lah. Ya. Kalau dia salam tu assalamualaikum, kaifaluka, ana tak luka, pegang ni, dia pegang ni, rasa dia baik 4-5 minit jugalah. Bertanya khabar kita. Dia ulang-ulang perkataan. Kalau kita, ya, saya orang Malaysia, tapi kita alhamdulillah ana bikhair kan. Okeylah, cukuplah. Oh, dia tanya lagi gini. Jadi kita pula rimah kan. Kita pula rimah pasal tak biasa dengan adat-adat mereka, ya. Mereka takkan lepas tu, mereka pegang tangan kita. Kita pula lemah, aku nak lepas dah ni kan. Banyak sangatlah tanya, bagilah cara aku duduk kan. Ya, mereka tak lepas. Tapi itu cara mereka lah, kebiasaan mereka. Tapi bila kita tengok mereka dengan mereka, misalnya orang Sudan dengan orang Sudan tu dia bersalam, panjang. Ada je jawapan dia. Ya, masya-Allah. Okey, ala kulli hal. Jadi hukum bagi lelaki
menyalami perempuan atau perempuan salam lelaki adalah diharamkan kerana Rasulullah SAW adalah hadis yang sahih mengatakan aku suka seseorang itu dicucuk dengan besi daripada dia bersalaman dengan perempuan, mengisyaratkan kepada kita bahawa ini adalah hukum hakam yang jelas daripada Rasulullah. Wanita tidak boleh salam dengan lelaki dan lelaki tak boleh salam dengan wanita, ya, tanpa orang-orang yang dibenarkan. Kalau orang yang dibenarkan itu lain cerita. Ya. Dia kata ada ustaz sunnah kata boleh, tak boleh. Itu dia mentakwilkan. Dia mentakwilkan. Kenapa? Kita kena ada pendirian yang tegas dalam bab ini. Rasulullah lebih agung daripada segala-galanya. Kau Rasulullah SAW lebih besar. Ya, dia bukan masalah khilaf, tak, tetapi masalah ketegasan kepada kita memahami hadis Rasulullah kata tak bolehlah. Ya, jangan kita bawa bicara. Kadang-kadang kita hadapi masalah seperti IPA 2 kita, ya, IPA kita, ya, apa lagi yang dikatakan ni, ya. Jadi kita bersalaman, tak kira IPA tu laki ke perempuan ke, kita bersalaman itu salah. Waktu raya orang datang kita salam belaka, tak boleh. Tuan-tuan dan perempuan, hari ibadat seperti raya, tiba-tiba kita masukkan unsur-unsur maksiat begini, tak boleh. Haram. Oleh kerana itu jaga adab-adab kita. Ialah kita tak tahu dulu, tak apa. Ya, kita elakkan. Saya ni, alhamdulillah kita dah belajar tak apa. Tapi kadang-kadang, ya, fitnah-fitnah ni datang. Ya, fitnah-fitnah ni datang begitu juga. Dia orang nak salam, tak nak salam. Apa salah lah, bungkuslah tangan. Lah nak bungkus tangan dengan sapu tangan pula dah. Ya, tak ada. Kita tak nak benda-benda yang gitu. Tapi kadang-kadang, ya, sampai tahap orang tua kampung ni, orang kampung ni lain, ya, orang dah, ya. Kita tak salam, tapi beria dia pegang tangan kita. Lah, tolonglah jangan pegang. Kadang-kadang bila dia pun nak salam, salamlah Pak Din kan, dia panggil saya sebagai ni, panggil manja di kampung kan, ya, salamlah, maaf saya ada uduk, ya. Bila dengar ada uduk tu, mereka cepat-cepat okeylah, apa. Kena buat perkara-perkara yang begitulah untuk mengelakkan. Ya. Jadi alhamdulillah mereka dah belajar tak boleh salam kan. Tahap-tahap orang yang begini, maka mereka tak salam lepas tu. Tak ada dah kalimah, tak ada uduk dah. Mereka ada uduk dah. Jadi mereka dah tak salam dah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan, benda-benda ni ialah kadang-kadang kita nak menolak pun kena dengan hikmah yang bijak supaya tidak melukakan hati mereka. Dan kita kena terangkan hakikat yang sebenar juga. Jangan tinggalkan begitu saja. Okey. Jadi jelas ya. Kemudian hendaknya orang yang memulai berjabat tangan tidak melepaskan genggaman tangan yang sebelum dia ajak berjabat tangan melepaskannya. Itu yang kita terangkan tadi. Kecuali ada keperluan. Dan tidak mengapa ucapan salam diiringi berpelukan. Ya, macam kita selalu kita jumpalah kan. Salam-salam, laga pipi, kan, laga dahi. Mana ada laga dahi? Okey, laga pipi, ya, mencium kepala, mencium tangan orang alim, ibu bapa terutamanya ibu bapa, kita cium tangan, ya, orang alim buat pilihan. Dan setengah di zaman sekarang kita tidak galakkan kerana konsep orang alim tu disalahfahamkan yang boleh mendatangkan taksub. Ya, kita tak nak begitu. Ya, kalau nak salam cium tangan ada adab dia, cara dia, dan kalau tak cium tangan pun para alim ulama tidak perlu rasa apa-apa. Ya, ahli agama atau yang semisalnya. Okey, ini di antara perkara yang berkaitan dengan salam. Dan selesai. Okay. Dan kalau suami isteri memberi salam, sudah tentu, ya, biasanya isteri akan mencium tangan suami kalau waktu dia tak merajuk. Kalau dia merajuk, dia tak cium. Ya, tapi ala kulli hal, besarkan, ya, agungkan salam itu untuk suami kita, isteri kita, dan sentiasa untuk anak-anak kita ajarkan. Biar ajar anak-anak tu, ya, dengan memberi salam, ya, beradab dengan kita supaya ianya menjadi satu kalimah yang dibiasakan dalam siri hidup mereka. Yang kedua, memenuhi jemputan undangan. Ya, memenuhi jemputan undangan. Tapi dalam bab salam, alhamdulillah pada musim ini kita mendapat keistimewaan lah, ya, terutamanya bagi orang-orang yang nak elakkan daripada, ialah kita tolak orang ajnabi ini, orang yang
bukan mahram nak salam susah. Tiba-tiba adanya COVID, alhamdulillah semuanya tutup muka, ya, kelebihan dia semuanya ya pakai sarung tangan ataupun tak nak disalam. Ini satu fenomena baru yang menyelamatkan kita daripada dosa-dosa yang mungkin boleh berlaku dalam kala tak ada COVID. Nak salam. Bila dah ada COVID, alhamdulillah. Ala kulihat kita terselamat begitu besar, ya. Dan tidak ada halangan, alasan sekarang ini. Kalau kita nak pakai burdah ke, ya, nak pakai sarung tangan ke, orang takkan cakap apa-apa lagi, ya. Melainkan ada satu dapat artikel konspirasi, ya, dikatakan Muslim konspirasi. Muslim konspirasi, kita pun terkejut dia juga. Macam mana Muslim konspirasi? Ya, COVID-19 ni. Pasal apa? Mula-mula tutup muka. Lama-lama tu pakai burdah. Okey. Pakai tudung, pakai burdah. La ilaha illallah, itu konspirasi. Ya, ala kulihat itu adalah jalan untuk Allah berikan kepada kita mencari jalan yang diredainya, ya, untuk kesihatan kita juga. Yang kedua, menyambut undangan berdalilkan ayat Al-Quran dalam surah Al-Ahzab. Dalam surah Al-Ahzab. Ni dia. Kita termasuk dalam undangan. Buka surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab, surah yang ke-33. Okey, jumpa. Surah yang ke-33, muka surat 53. Muka surat ayat 53. Juzuk 22, muka surat 425. Jumpa, ya. Ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inah. Wa inna du'lu fa idza ta'imtum fantashiru wa la musta'nisina lihadith. Inna dhalikum kana yu'zi an-nabiyya fayastahi minkum wallahu la yastahi minal haqq. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dhalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Wa ma kana lakum an tu'dhu rasulallahi wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Inna dhalikum kana 'indallahi 'azima. Masya-Allah. Ini di antara ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan para sahabat, ya, bagaimana ada adab masuk rumah, ada adab berbicara, ya, ada adab yang banyak adab kita dapati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita akan dapati ada adab ini, ya, dalam bab kita hidup bermasyarakat. Okey. Jom kita tengok apa yang Allah katakan di sini. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanan. Okey. Jadi adab yang pertama Allah katakan ini, walaupun ia berkaitan dengan rumah Nabi, begitu juga kedudukan rumah orang lain, ya, jangan kita masuk tanpa izin. Okey. Kalau waktu kenduri itu ataupun jemputan makan datang tu, maka kamu jangan datang, ya, sambil menunggu-nunggu masak makan ataupun menunggu-nunggu makan. Kalau kita tolong masak lain cerita. Ini tunggu jemputan pukul 12 tengah hari, kita dah ada pukul 6 pagi. Mak, kan? 12 tengah hari punya jemputan, kita dah ada 6 pagi pasal tunggu nak makan sangat. Ya. Kenapa setengah orang tu dia, ya, macam pun kena pula di zaman PKP ni kan. Okay. Jadi dia tunggu-tunggu jemputan-jemputan ni.
Maaf kata ada seorang Allah tu, dia rindu sangat nak makan makanan kenduri kahwin. Kenduri lah, apa juga kenduri, terutamanya kenduri kahwin. Dia nak makan, kita pun hairan. Ya? Tapi tak boleh nak cakap, semua tu lain kan. Dia punya, apa orang kata, ngidam tu lain. Kan? Kita, okey je lah. Ala kulli hal. Ya? Dalam ayat ni mengatakan, wahai orang yang beriman, jangan kamu memasuki rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanan. Ya, jangan. Tetapi jika kamu diundang maka masuklah. Dan bila kamu selesai makan, keluarlah tanpa asyik memanjangkan percakapan. Tu dia. Jadi maksudnya di sini, kalau kamu diundang makan, ya, okey, pukul 12 tu, pukul 12 datang. Ya, ataupun awal sedikit, ataupun ialah ikut kepada arahan yang diberikan. Terutamanya waktu PKP ni dia ada kumpulan A, kumpulan B. Ya, kumpulan C dia ikut waktu. Jadi ikut arahan tu. Jangan memendak. Takut dia tak siap hidang, tak siap apa. Jadi kita mula apa ni, tapi jemput tapi tak siap-siap. Sedangkan bukan salah dia. Ya, salah kita yang tak tengok timing. Okey. Jadi bila dipanggil tu datang, maka baru kita datang. Dan datang pula, ya, itu yang kita terangkan ada adabnya, jangan masuk tu terus ke dapur. Ya, terus buka periuk dia, buka kuali dia, tak. Duduk seperti mana yang diarahkan. Tapi ialah bila orang kampung tu dah lain cerita, mungkinlah kita dah, kalau yang dah biasa tu, bukan terbiasa, yang biasa kerapatan dia, itu tidak menjadi halangan. Ya, itu pun tengok keadaan. Kadang-kadang kawan dia suka, suami dia tak suka. Ya, suami dia tak suka, janganlah dibuat. Ya, sampai ke periuk belanga dibukanya. Okey. Jadi kita kena jaga adab-adab. Okey. Kemudian bila dipanggil masuk, masuk. Allah katakan, bila dipanggil masuk, maka masuk. Jangan pula Allah nak lepaklah kat luar kan. Nak masuklah. Apabila dah diberi makan, maka dah habis, dah kenyang, keluarlah. Tu kaedah dia. Bila dah bagi makan, kita bukan di kalangan adik-beradik dia, kan? Maka tak payah tunggu. Keluarlah. Wala musta'nisina li hadis. Ya, Allah kata apa? Wala musta'nisina li hadis. Jangan nak bersembang. Ini bersembang. Sembang. Makanan okey, dah bagi makan, dah lah waktu makan tu dah bersembang. Lepas makan pun nak bersembang. Ya. Lepas tu orang kata, bawalah apa dia, mangkuk lain pula, kot-kot ada orang kata cuci mulut, buah-buah. Makan juga. Tak keluar-keluar. Duk sembang lagi. Tak faham. Akhirnya orang pun mula bagi daripada pinggan besar ke pinggan kecil. Tak faham dah. Dah bagi pinggan besar, pinggan kecil, bagi pula periuk, letak periuk kat situ. Berarti dah kosong, dah tak ada apa lagi. Tak faham juga. Ya. Sampai tahap letak pisau pula. Baru nak faham. Tak faham juga. Letih. Ya. Letak tikar, letak bantal, letak tilam, letak kelambu. Barulah faham. Itu pula kalau tak faham memang itu bolehlah angkat menyapu, halau terus. Ya. Jadi wala musta'nisina li hadis. Jangan kamu banyak akan berbicara dalamnya. Kenapa? Rasulullah seorang yang pemalu untuk halau kamu. Ya, kenapa dia anggap kamu macam anak-anak dia. Ya, jadi dia rasa malu nak menghalau kamu, tetapi Allah kata wallahu la yastahyi minal haq. Allah tidak malu tentang kebenaran. Ya. Bila habis, keluar. Kerana ini ada cerita dia tersendirilah. Cerita tersendiri yang kita tak nak kupas kerana kita membicarakan tentang jemputan. Okey. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tengok kepada ni yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis sahih. Faman du'iya falam yujib faqad 'asa Allah wa rasulah. Sesiapa yang diundang namun tidak memenuhinya, ya, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita kena datang, bila dijemput kena datang. Dan tidak boleh tak datang dengan syarat. Okay. Dalam redaksi yang juga diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Idza da'a ahadukum akhahu falyujib."
apabila salah seorang di antara kalian diundang oleh saudaranya, maka hendaklah dia memenuhinya. Okey. Hadis itu hadis yang sahih, maka mengisyaratkan kepada kita bahawa sesiapa yang dijemput pada majlis kenduri lah kata, ataupun majlis-majlis makan, maka hendaklah dia menjawabnya, hendaklah dia datang. Itu kaedah dia. Wajib, hukumnya wajib datang. Dengan syarat. Dalam di sini Syekh Saleh Utsaimin memberikan syarat-syaratnya, ya. Di antara syarat-syaratnya adalah majlis itu tidak ada kemungkaran. Majlis itu tidak ada unsur-unsur kemungkaran. Apa dia unsur-unsur kemungkaran? Di kalangan ulama menjelaskan di antara unsur-unsur kemungkaran, misalnya muzik, misalnya majlis itu ada unsur arak, ya, joget lambak, ya, maka dia tidak diwajibkan datang. Ada unsur-unsur yang begitu, ya, tidak diwajibkan datang. Ya, subhanallah. Dia memerlukan iman yang kuat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat pernah dijemput satu majlis, tapi majlis itu bukanlah majlis agama. Majlis program doktor, farmasi ini saya pun pergi. Rupanya majlis tu ialah orang bayarkan seat tu, dia minta saya pergi juga. Dan saya pun pergilah. Tengok tu dia. Majlis itu dipenuhi dengan arak. Saya kata apa ni kan? Takkan tak tahu kedudukan kita kan? Seorang kata tak apalah Ustaz, duduklah kejap. Saya kata tak, ini bukan majlis saya. Kenapa? Majlis yang ada arak, ya, majlis yang ada muzik, tarian apa semua tu, itu di antara sifat-sifat Allah akan turun bala. Terutamanya kalau ada arak. Arak pula bukan dalam botol tu, cak tu. Ya. Saya kata saya takkan duduk ini. Dah sampai 10 minit terus keluar. Ya. Nauzubillah. Majlis-majlis itu bukan majlis yang jiwa kita. Dia pun ni macam tak faham lah kan. Nauzubillah. Okey, ala kulli hal. Ya, najlis. Majlis yang berunsur yang tak syarat dia tidak ada unsur kemungkaran. Yang kedua, yang tidak dikategorikan orang yang diboikotkan. Maksudnya boikot, maksudnya mereka-mereka yang pernah melakukan maksiat ataupun orang yang melakukan maksiat, ya, yang seharusnya dalam syarak perlu diboikotkan. Misalan, majlis pondan-pondan LGBT misalan. Boikot, tak perlu datang. Walaupun dia buat makan kek tinggi rumah, tak perlu datang. Guru-guru yang tak reti bahasa, yang tidak fikirkan tentang kedudukan mereka, ya, bahawa Allah dah jadikan sebaik-baiknya kejadian, lelaki ataupun perempuan, mereka memilih salah satu kejadian mereka sendiri dan ubahkan kejadian Allah. Macam mereka ini perlu diboikot. Wajib kita boikot mereka, golongan LGBT misalnya. Ya, boikot. Kalau boleh produk mereka pun perlu diboikot. Tapi Ustaz, itu yang lemah tu, itu yang membuatkan mereka kuat dan mereka mengkritik Islam. Dengan tidak ada ilmu Islam, kritik Islam. Kritik orang itu, kritik orang ini. Kritik Jais, kritik Jakim, kritik semua. Sedangkan dia punya hal, kesalahan itu, dia punya hal. Dia perlu berubah. Ya. Na'udzubillah min zalik. Dalam hadis jelas Rasulullah katakan bahawa ukhruj al-mukhannisina min baitikum. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar semua pondan-pondan bapuk-bapuk dari rumah kamu. Yang paksa keluar. Ya. Dia ada hidup merempat. Kalau boleh hidup merempat supaya dia berubah. Itu asal. Tapi sayang, siapa nak menyambut seruan Rasulullah? Ya, sayang kena pula pondan-pondan boleh bagi mak bapak duit yang banyak. Ya, akhirnya segala-gala ditutupkan. Bahkan mak bapak pula membela pondan-pondan anak-anak di kalangan pondan. Na'udzubillah min dzalik. Fitnah. Inilah fitnah akhir zaman. Okey. Yang ketiga, jemputan yang dituntutkan ini ialah jemputan orang Muslim. Orang kafir tidak perlu. Ya, kalau nak pergi boleh pergi dengan syarat supaya tidak ada unsur-unsur benda-benda yang tidak baiklah. Ya, dia mungkin nak buat kenduri saja, nak buat kenduri, nak jemput kita, classmate, kelas apa ni, office pejabat punya kawan-kawan atau apa, okey, boleh datang, tak jadi masalah jika makanan itu halal dan tidak ada unsur-unsur maksiat apa semua, datang kawan-kawan kita kan. Okey.
Tetapi kalau orang Muslim lagi diaulakan, diutamakan. Kalau ahli bid'ah ustaz orang Muslim perlu diboikotkan. Dia kategori orang yang diboikotkan. Tidak perlu datang majlis-majlis mereka. Kemudian yang keempat, makanan yang dihidangkan itu adalah halal dan tayyibah. Ya, halal. Ya. Makan apa je tak apa. Janji tidak ada unsur arak, tidak ada unsur makanan yang haram. Ya, makanan halal silakan. Ya, ataupun macam kita dah katakan majlis-majlis itu bukanlah majlis berunsur kemungkaran. Majlis yang berunsur kemungkaran. Seperti majlis yang dilakukan oleh masyarakat tolak bala, atau majlis yang dilakukan oleh ini pemuja-muja pantai, ataupun majlis-majlis keramaian yang kita lihat tidak ada unsur syarat, tak boleh. Ya, walaupun makanan itu halal, ya, tapi tidak dibenarkan. Yang kelima, tidak memudaratkan bagi kita untuk hadir. Misalnya kalau jauh sangat, kena pula musim PKP robloknya, ya, tak boleh nak merentas daerah, tak boleh merentas negeri, maka tidak ditaklifkan kita untuk paksa diri kita nak juga pergi, tak perlu. Ya, orang faham sekarang. Ya, macam saya berapa jemputan orang yang rapat, kita kata maaf PKP. Ya, mereka faham. Oh, okey, faham. Semua faham. Jadi oleh kerana itu, perkara-perkara yang begini kena ambil kira. Tapi sampai taklif kita bersusah payah nak mengumpul duit untuk pergi tempat-tempat yang sampai tahap jauhnya ya amat, ya, sampai terpaksa naik salji, apa, pakai berbagai-bagai, tak payah. Ya, itu memberatkan, mentaklifkan kita dengan taklif yang berat. Yang keenam, yang wajib kita datang jika panggilan itu khusus untuk kita. Ya, kalau khusus untuk kita, ya, maka kena. Ya, jika cukup syarat-syarat yang lain tadi, maka dia khusus untuk kita. Kalau dia kata okey, dijemput datang umum, ya, siapa yang hadir dijemput datang, itu tak perlu. Ya, tak datang pun tak apa. Kerana lafaz itu adalah lafaz umum. Dia lafaz khusus saja yang dijemput. Ya, ini lafaz. Okey, sila datang siapa yang nak datang. Kalau tak datang lagi bagus tak payah datang. Kalau dah ucap macam tu. Ya, kalau dah ucap apa ni beleret-leret macam tu, tak payah datanglah. Siapa nak datang lagi, siapa tak datang lagi bagus apa semua, tak payah datang. Baik. Yang ketujuh, tidak meninggalkan sampai meninggalkan wajib yang lebih besar. Apa yang wajib lebih besar? Misalnya sampai tertinggal waktu solat, ataupun sampai tertinggal waktu musim haji disebabkan nak pergi kenduri. Ya, tak kira lah kerabat diraja ke, haji waktu tu, okey, flight nak pergi haji, itu nak ni, kita tinggal pergi haji, kita buat kenduri, tak boleh. Ya, kerana haji itu lebih aula, lebih afdal. Ataupun begitu juga mak bapak yang sedang tenat, kita lebih nak utama kenduri, maka mak bapak lebih diutamakan. Jadi ini di antara perkara yang berkaitan dengan syarat-syarat kehadiran bagi majlis-majlis kenduri. Dalam Iqna' dikatakan memenuhi undangan walimatul arus. Hukumnya wajib apabila si pengundang menyebut secara jelas dirinya seorang Muslim, haram memboikotnya, hartanya boleh dinikmati di kesempatan pertama. Menghadiri undangan seorang Muslim merupakan hak dari yang mengundang dan tidak akan jatuh batal hukumnya kecuali dengan seizinnya. Namun bila mana diundang atau cuaca pada saat itu amat panas atau amat dingin, tujuan tengah turun hujan, tengah turun dengan lebatnya, atau yang bersangkutan ialah berbagai-bagai, maka maka dia tidak wajib menghadirinya. Jadi kalau ada masalah-masalah tertentu disebutkan di sini, ya, masalah-masalah tertentu, maka yang menyebabkan terhalangnya kita untuk sampai ke majlis kahwin ke majlis apa semua tu, maka ianya hukum tidak wajib. Jadi dalam bab itu jelas kepada kita kewajipan itu terangkat apabila ada sebab-sebab yang tertentu. Berkaitan dengan majlis juga, majlis makan ni, apabila kita pergi, kalau kita pergi mengikut jemputan itu, kalau dikata suami isteri sahaja, maka tak boleh kita bawa anak-anak kita. Ya. Habis kalau anak-anak kecil, kalau anak-anak kecil bagi tahulah. Ya, kerana dia hukumnya tidak mengganggu majlis. Ataupun kalau kita nak bawa orang yang kita, tetamu datang ni, kita nak bawa, kita bawa ambil dia dekat airport ke, jadi kita on the way nak singgah,
maka di sana tetamu tak ada hak. Tetapi boleh kita jumpa, kita katakan, maaf, saya ada bawa seorang tetamu ataupun 2 orang tetamu, boleh join sekali? Boleh, dia kata boleh. Maka join. Kalau dia kata tak boleh, tinggalkan. Dia dalam kereta. Ya, ataupun hantarlah kedai-kedai mana mamak ke, maka biar dia makan di sana. Begitu kaedahnya. Begitu juga kalau kita nak bawa tiba-tiba macam saya datang bawa pelajar-pelajar sekolah, suruh dia satu bas, kena minta izin. Ya, tak boleh kata, ya sorry saya bawa pelajar ni 40 orang ni. Botak kepala kawan tu. Ya, aku dah setkan makanan banyak ni, tambah pula budak ni, maka dia tak boleh, ya, tak dibenarkan. Maka kalau dia kata tak boleh, tinggal. Letaklah dalam van ke dalam bas tu sampai cair, kata orang. Ya, namun nak bawa dalam majlis tu tidak boleh sama sekali. Okey, itu dia di antara adab-adabnya. Jadi hukum wajib menghadiri undangan hanya berlaku untuk walimatul urus, adapun undangan lain adalah mubah. Jadi perbahasan ini terutama undangan yang dikatakan ini adalah berkaitan dengan perkahwinan. Adapun undangan-undangan lain dikatakan mubah, harus. Namun begitu bagi orang mukmin, ya, jika undangan itu merupakan jemputan kebaikan, maka datanglah. Siapa orang yang nak memberi sedekah tu akan mendapat pahala disebabkan kita makan. Ketiga, memberi nasihat jika diminta. Okey, ini tajuk ketiga dia, memberi nasihat. Tadi yang pertama kita dah bicarakan ialah memberi salam. Kedua, menyahut undangan. Yang ketiga, memberi nasihat jika diminta. Ini berdalilkan ayat Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, maka islahlah di antara dua orang yang berselisih. Okey. Jadi Allah mengatakan orang mukmin itu adalah bersaudara. Allah ampunkan kita semua, ya. Allah ampunkan kita semua. Kenapa kita banyak benda-benda yang kita telah melakukan kesilapan dengan saudara se-Islam kita. Okey. Baik. Kemudian dalam ayat yang lain pula berkisah dalam kisah-kisah para nabi dalam surah Al-A'raf, wa ana lakum nasihun amin, dan aku ini hanyalah memberi penasihat yang terpercaya bagi kalian. Okey, dengan arti kata lain, rasul para nabi adalah mereka yang memberi nasihat. Jadi dalam bab ini memberi nasihat jika diminta untuk memberikan pandangan jatuhnya wajib, itu hak kita untuk membimbing mereka. Okay, baik. Disebutkan dalam Bukhari dan Muslim hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, dia berkata, saya membai'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan solat, mengeluarkan zakat dan memberi nasihat kepada setiap muslim. Ya. Dalam hadis ini mensyaratkan bahawa sahabat Nabi ini Jabir bin dia berbai'ah. Bai'ah ni, ya, seolah-olah setia. Dia bai'ah ni tangan pegang begini, bai'ah ya Rasulullah, aku begini. Ya. Itu bai'ah namanya. Bai'ah hanya ada kepada pemerintah Islam ataupun khilafah Islamiah. Selain daripada itu tidak ada bai'ah. Macam zaman sekarang bai'ah telah hilang. Ya, bai'ah telah hilang. Dia bai'ah kepada Amirul Mukminin sahaja. Kita tidak ada Amirul Mukminin, tetapi ketaatan dituntut. Kenapa? Bila seorang tu berbai'ah, ketaatan lain daripada yang lain. Ya. Namun begitu, pemerintah muslimin itu yang menjalankan tugas hak kita, maka diwajibkan kita mentaati selagi tidak melanggar syariat. Namun bai'ah tidak ada lagi. Kenapa? Bila seorang tu bai'ah, maka ketaatan itu ketaatan mutlak yang tidak boleh dipermain-mainkan. Ya, seolah-olah nyawa dan raganya diserahkan kepada pemimpin yang perlu ditaat secara mutlak kecuali dalam perkara bukan maksiat. Ya. Okey. Kecuali perkara maksiat kita tak perlu taat. Oleh kerana itu dalam bab ini bai'ah, kita terdengar setengah golongan Sufism dia ada bai'ah. Dan golongan ISIS, Daesh, mereka ada bai'ah. Itu pasal bila mereka ada bai'ah, mereka tak lari dan mereka taat dalam keadaan membuta tuli. Oleh kerana itu dalam bab bai'ah berbahaya.
Ya, kena faham elok-elok supaya kita tidak sikit-sikit bai'ah. Sikit bai'ah, tak ada. Baik. Demikian pula dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, yakni tidak sempurna seorang iman di kalangan kamu sehingga dia mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. Berarti begitu tinggi tahap saudara kita, seperti mana kita cinta diri kita perlu dibimbing, maka begitu juga orang lain perlu dinasihat, perlu dibimbing. Okey. Oleh kerana penulis buku ni dia masukkan hadis ini sebagai satu peringatan kepada kita, ianya termasuk dalam siri nasihat. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Tamim Ad-Dari bahawa Nabi bersabda. Okey, ini sahabat yang besar Tamim. Kita tahu siapa masyhur hadis dia berkaitan dengan Dajjal. Ya, yang dia tersangkut di sebuah pulau. Okey. Jadi Tamim Dari ini antara sahabat Nabi yang mendatangkan satu perubahan jugalah di dalam Madinah. Dia orang Syam, orang Syria, ya, asalnya menganut agama Kristian. Okey. Dan akhirnya dia masuk Islam dan dia mengubahkan, di antaranya kita tahu masjid zaman dahulu mana ada lampu lilin, tapi dengan munculnya Tamim Dari dia datangkan satu konsep lampu yang menyebabkan Masjid Nabawi itu agak lebih terang. Dia letakkan bentuk-bentuk lampu tertentu. Itu dia Tamim Dari. Dalam kisah bertemu dengan Dajjal itu, ya, dia akhirnya dia mengucap kalimah syahadah di depan Rasulullah. Lalu Tamim Dari mengatakan bahawa Nabi bersabda, ad-dinu nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, bagi siapa ya Rasulullah? Baginda menjawab, bagi Allah, untuk kitabnya dan kerana nabinya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan masyarakat pada umumnya. Nasihat adalah tonggak utama, yakni ad-dinu nasihah. Agama ini adalah nasihat, adalah tonggak agama kita. Agama kita adalah asasnya nasihat antara satu sama lain yang diturunkan untuk membimbing kita ke jalan yang betul. Itu dia. Ya. Jadi maksud nasihat bagi masyarakat pada umumnya adalah menuntun mereka menuju apa yang membuat semakin baik dalam urusan dunia dan akhirat. Membantu untuk menjadi semakin baik, menutup aib, memenuhi keperluannya, menjaga agar tidak terjerumus dalam mara bahaya, mengupayakan perbaikan mereka, amar ma'ruf nahi munkar, mengasihi, menghormati yang tua dan mengasihi yang muda, bertutur kata dengan cara yang baik dan sopan, tidak menyimpan dendam dan hasad mereka, mencintai mereka seperti mana mencintai diri sendiri dalam hal kebaikan dan membenci mereka seperti terhadap sesuatu yang dibenci. Baik, dengan arti kata lain, nasihat diteruskan kepada masyarakat umum. Ini terutamanya bagi pemerintah, jika mereka menjalankan hak-hak untuk kebaikan rakyat, tak kiralah di waktu COVID ataupun sebelum COVID, selepas COVID, tugas mereka adalah membimbing rakyat kepada jalan yang betul, keamanan dan rezeki dan petunjuk ilahi. Ya, tuan-tuan dan perempuan yang menjadi pemimpin bukan mudah. Jadi bila dia menjadi pemimpin, dia kena berikan persediaan yang begitu. Pertamanya penyeruan kepada tauhid itu kena ada. Tetapi kalau kita seru kepada tauhid akidah yang betul, kita punya akhlak tak betul, dia akan datangkan kesan. Kita punya akhlak tak betul, kita mengambil kebajikan rakyat tak diambil berat, mendatangkan efek pada Islam. Oleh kerana itu, bila seorang menjadi pemimpin, yang pertama sekali dia kena berkorban sebenar-benarnya untuk menaikkan rakyat, menjaga rakyat sebaik-baik yang mungkin. Begitu kedudukan hadis. Oleh kerana itu kita menyaksikan dalam bab ini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya, di antara contoh Amirul Mukminin yang sanggup berkorban tengah malamnya untuk pergi melihat keadaan Madinah yang didapati dengan berbagai isu. Ya. Dan kita melihat Sayyidina Umar sehinggakan tidur di bawah pohon tamar dalam keadaan tidak berkatil, tidak bertilam, ya, kerana demi agama. Sehinggakan bajunya didapati bertampal
demi agama, demi rakyat, demi kebaikan ummah. Itu dia pemimpin yang agung dalam siri menjaga rakyatnya. Dan rakyatnya mentaatinya. Okey, kita sebagai rakyat kena akur dalam semua ciri undang-undang yang tidak bercanggah dengan syariat. Tak kiralah traffic light ke parking ke, tak kiralah dari sudut ketaatan kesihatan, dari sudut makanan yang ditetapkan apa semua. Maka taatlah untuk kebaikan kita. Oleh kerana itu bila kita melakukan maksiat, menentang perbuatan-perbuatan yang ma'ruf dalam siri pemerintahan, hukumnya berdosa. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, memberi nasihat hukumnya adalah fardu kifayah, artinya apabila telah ada yang melakukannya menyukupi, yakni tuntas, maka kewajipan ini gugur dari yang lain. Ringkasnya, kewajipan ini berlaku sebatas untuk orang Islam tertentu yang mampu melakukannya. Ya, misalan kita tak kiralah, misalan kita mengikut arahan-arahan, bila tengok orang tu parking tak betul, tegur parking begini. Kalau tengok orang tu misalan pada masa ni tak pakai mask, kita tegur, pakailah mask kan. Itu di antara perkara yang baik, nasihat yang baik. Kalau dia marah, kenapa sibuk-sibuk? Tak apa, datang orang saman, kenalah. Lepas tu mula dia pula menyibuk. Dia marah-marah. Okey, yang penting kita nasihat. Ya, nasihat sesama kita menampak, lihat kemungkaran, nasihat. Bimbing kepada kebaikan, nasihat. Okey. Maksud hadis tersebut, apabila ada salah seorang saudara anda meminta nasihat kepada anda, maka nasihatilah dia. Kalau tanpa diminta, maka anda tidak wajib memberi nasihat. Meskipun demikian, nasihat tetap menjadi akhlak Islami termulia yang layak tidak ditinggalkan, kerana orang yang mengajak kepada suatu kebaikan, pahalanya seperti pelakunya. Dengan arti kata lain, kalau kita memberi nasihat, kalau orang minta nasihat, kita bagilah. Tak payahlah kata, okey, saya ada pusat kaunseling saya, datang register, bayar sikit. Tak payah. Nasihat yang begini boleh mendapatkan pahala. Kenapa sampai kita nak bertahap itu? Kalau kita memang dah ada syarikat tu nak minta nasihat, hak mana kita tetapkan dia tak mampu, okey, kita hadkan yang bawah. Kalau dia mampu, alhamdulillah. Tapi jangan sampai kalau dia tak mampu, tak boleh, kita tak boleh bagi nasihat. Awak nak nasihat cara masak nasi yang sedap, kena bayar kepada saya, kaedah secret recipe saya. Mamboy, dia masak nasi je. Kalau susah sangat datang dengan saya boleh ajar. Kalau saya umur 6-7 tahun dah pandai masak nasi. Nasihat-nasihat itu berkira sangat. Dan mudah-mudahan dengan memberi nasihat itu mungkin disebabkan nasihat kita sampai hari tua dia ataupun sampai kematiannya dia beramal, maka yang mendapat pahala adalah kita juga. Jadi cukup sampai di sini. Ya, InsyaAllah kita akan sambung lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk kita beramal. Pertama ada adab salam, lepas tu ada adab datang majlis jemputan, dan yang ketiga berkaitan dengan nasihat. Kita dapat manfaat bersama-sama dan jadikan ia di antara jalan kita menambahkan ganjaran pahala yang besar. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta